So kita akan start. Bismillahirrahmanirrahim. Solving equations. Okay, so equation untuk trigo, tak kisahlah apa jenis pun equation dia, kita akan gunakan 5 step ini yang kita panggil step LARCA. So step pertama L, step kedua, step ketiga R, kemudian Q, kemudian A. So apa bendakah benda ini? Oh, nanti dulu overview. So ini adalah overview. So saya akan highlightkan benda yang kita belajar masa PDT. So basically ratio ni semua kita belajar. Special angle kita belajar, yang segitiga kita buat segitiga tu. And then identity kita dah belajar benda ni tadi. Identity 1 plus cos squared dapat cosine squared, 1 plus tan squared akan dapat secant squared theta. And then kita dah belajar juga compound angle formula, double angle formula. And then yang bawah ni half angle dan factor formula kita akan belajar masa PST. And then untuk solving trigo, yang kita akan belajar sekejap lagi, kita akan belajar yang linear form dan juga quadratic form sahaja. Yang dekat bawah ni, kita akan belajar masa PST juga. So yang bawah ni, dua yang bawah tu dia susah sikit lah. Taklah susah sangat, dia agak mencabar. Tak susah, dia mencabar. Okay, so kita akan masuklah untuk linear dan juga quadratic form ini. So apa itu LARCA? So LARCA adalah 5 steps yang kita dah permudahkan untuk pelajar supaya pelajar tak lupa ataupun tak tertinggal step-step yang penting supaya markah tu penuh lah, tak ditolak. Okay, so L yang pertama adalah linear. Linear untuk L. Kecil sangat ke tulisan saya? Saya harap okey. So dekat sini linear ni, bila dia cakap linear, dia mesti kuasa 1. Mesti kuasa 1 dan dia punya trigo function dia ataupun trigo ratio dia mesti yang basic. So basic kat sini adalah sin, cos dan juga tan. Tan ni termasuk sekali dalam basic lah untuk yang solving equations ni. Kalau dia dalam bentuk sec, secant ataupun cosecant ataupun cotangent, cot, awak kena convertkan dia kepada bentuk sin, cos dan tan. Kalau tak, awak tak boleh nak buat LARCA. Sebab fikir dalam kalkulator mana kita nak tekan shift cos ataupun shift sin, shift sec, shift cosec, shift cot. Tak ada kan. So nak tak nak memang kena convert kepada sin, cos, tan. Dan kemudian dia mestilah yang basic sin, cos, tan ni mesti positif dan juga single. Single maksudnya dekat depan tu mesti satu lah. Dia tak boleh 2, tak boleh 3, tak boleh. Awak kena pindahkan dulu. Pastikan dia tinggal seorang single positif. Kalau dia ada negatif, pindahkan negatif tu. Okay, so next step seterusnya adalah A. Yang pertama ni iaitu acute angle. A dekat situ. So acute angle ni biasanya saya suka guna alpha. So saya suka guna alpha. So ada orang dia guna theta A. Nak cakap dia acute angle kan. Sebab dia nak bezakan yang acute angle ni dengan theta yang biasa yang ada dalam soalan. Dia nak bezakan yang tu. Sebab benda ni benda berbeza lain daripada angle yang kita nak tulis dekat final answer nanti. So gunakan alpha. So kemudian, so nanti kita akan buatlah shift cos, shift sin, shift tan. So kita akan guna shift cos, shift sin ataupun shift tan. Dan contoh kalau equation kita tu sama dengan negative something kan. So bila kita cari acute angle ni, so do not include negative sign tu. So jangan include negative sign tu, jangan. Sebab negative sign tu hanya bagi tahu kita lokasi kuadran sahaja. Okay, so kita akan nampak lebih lanjut bila kita buat soalan sekejap lagi. So next adalah range R. So basically untuk range kita kena AD ikut angle di step L. So contoh soalan bagi theta, soalan bagi angle dalam bentuk theta, contoh 0 hingga 360. Tapi dekat L dia guna contoh sin 2 theta. Kan lain ni 2 theta dengan theta kan. So kita kena edit range kita ni mengikut kita punya L. Okay. So kemudian kita ada Q iaitu kuadran. Ni baru betul. So basically untuk kuadran ni dia punya lokasi kuadran ikut kita punya step L. Dan pusingan ni maksudnya yang kita nak ikut arah jam naik ke atas ataupun ikut lawan jam yang turun ke bawah. Itulah tu. Okay. So kita ikut step R. So bergantung kepada step R. Kalau dekat step R tu ada negative angle, so awak kena turunkan perjalanan tu ke bawah. Kalau daripada 0 hingga 360 je macam contoh yang saya bagi ni positive angle kan. So obviously dari 0 tu kita akan naik ke atas. Okay. Kemudian A yang terakhir adalah answer ataupun angle lah.
So A yang terakhir di sini. So basically kita punya angle ataupun permulaan kita nak tuliskan kita punya jawapan tu, kita akan ikut angle DL, step L. Okay, so step L awak ni amat penting lah. So kalau tersalah, salah lah sampai ke bawah. Dia macam domino effect lah. And then pastikan final answer dalam bentuk single theta. So contohnya tadi kan saya bagi contoh kita punya L adalah sin 2 theta kan. So dekat step yang terakhir A ni, dekat yang ikut angle DL, so di sini kita akan tulis 2 theta. Sini. Tapi bila kita nak buat final yang betul-betul final answer, kita akan buat dia jadi single theta. So jawapan yang kita dah dapat angle banyak-banyak tadi, kita akan bahagikan dengan 2. So dia akan jadi single theta macam ni. Okay, dan pastikan unit dia mengikut yang diberi dalam soalan. So, macam mana nak tahu unit dia dalam degree atau dalam radian? Tengok dekat range yang dia bagi dalam soalan. Kalau range tu dalam degree, final answer pun mesti degree. Kalau range tu dalam bentuk pi, maksudnya dia nak dalam unit radian. So, final answer pun mesti radian. Okay, jalan kerja tak kisah. Nak buat dalam degree no problem. Tapi final answer mesti radian. So, ikut unit yang diberi di soalan. Okay, so sama ada degree ataupun radian lah. Okay, so that is for Larka. So kita akan try apply benda ni dekat soalan. So saya kumpulkan soalan mengikut daripada yang senang kepada tambahan-tambahan yang mencabar. Okay, so soalan pertama. Kita tengok kita ada tan X sama dengan 0.2 dan diberi kita punya range dalam bentuk degree. So range kita ni tak ada negative angle kan? Maksudnya semua positive angle lah. Okay, kita tengok dekat sini L kita, check lah dekat tan kita tu, adakah dia basic sin cos tan? Yes. Adakah dia kuasa 1? Yes. Dia single dan positif? Yes. So maka itu adalah kita punya L. Macam tu. And then kita punya step yang kedua A, alpha, di mana kita akan shift tan 0.2. So pastikan kalkulator dalam mode degree. Okay, so kita akan tekan benda ni, kita akan dapat jawapan 11.31 degree. Kita ambil 2 tempat perpuluhan je cukup untuk degree. Kemudian step yang ketiga adalah R. So kita salin dulu yang dalam soalan, iaitu 0 sehingga 360, and then kita akan comparekan angle dalam soalan dengan angle dekat L. Adakah dia sama? Yes. Kalau dia sama, kita tak perlu edit. Kalau dia tak sama, nanti kita edit. Okay? Kemudian step Q, quadrant. So kita akan lukiskan quadrant dia. Dan kita tengok tan ni dekat L. So ingat lokasi kuadran mengikut L. So dekat L tan positif. Tan positif di kuadran 1 dan juga 3. Kemudian dekat sini ada alpha, dekat sini ada alpha lah. Kita punya acute angle tadi. So alpha mesti melekat dengan paksi X. Okay, so kemudian tadi saya cakap untuk step Q ni, lokasi ikut kuadran. So yang ni dah settle. So pusingan ikut range. Pusingan ni yang saya cakap, pusingan sama ada naik ke atas atau turun ke bawah mengikut R. So R kita semuanya positif kan, dari 0 hingga 360. So obviously kita akan buat perjalanan kita ke positif lah, naik ke atas. So basically saya pakai warna apa orange lah. So satu perjalanan, and then perjalanan kedua di sini pula kan. So kalau kita buat ekstra perjalanan lagi, contoh saya sambung perjalanan ni sehingga ke alpha yang seterusnya ni. So ini tak boleh ambil sebab apa? Sebab dah lebih daripada 360. So kita tak ambil yang tu lah. So bila awak buat banyak latihan, awak akan nampak berapa kali awak perlu pusingkan dia. Okay. So dekat sini kita tuliskan kita punya jawapan A. So tadi dekat saya punya explanation sini, yang saya highlight orange untuk answer yang belakang, ikut angle DL. So kita tengok L kita, angle tu adalah X kan. So kita akan tuliskan X. So sama dengan, so dekat kita punya pusingan tadi kita ada alpha dan 180 tambah alpha untuk pusingan yang kedua. So kita masukkanlah alpha tu apa. So kalau yang dah terror, teruslah bagi tahu jawapan dia adalah 11.31 and then 191.31. Settle. Okay, so dalam jalan kerja awak dekat group assignment nanti, saya harap, saya nak awak labelkan setiap step L, A, R, Q, A tu. So senang saya nak tanda. Okay, senang saya nak mark. L, A, R, Q, A tu mesti tunjukkan label L, A. Buat macam ni. Macam yang saya buat ni, sebiji macam ni. Okay, so kita pergi ke soalan seterusnya. Di sebelah sini. So tengok dia punya soalan cos X sama dengan negatif 1/2. So ini dah memenuhi syarat untuk L. So kita boleh terus conclude L kita adalah cos X sama dengan negatif 1/2.
Okay, so kemudian kita pergi ke step A iaitu acute angle di mana kita akan buat shift cos. Dekat sini pelajar selalu silap. Pelajar masukkan sekali negatif tu. Jangan masukkan negatif. Ambil nombor dia sahaja. So saya tulis siap-siap dekat sini. Jangan masukkan negatif. Negatif hanya bagi tahu lokasi kuadran. Okey, jangan masukkan negatif. Negatif hanya untuk kuadran di step Q nanti. So kita akan dapat dekat sini nilai dia adalah 60 degree. So step R, dekat soalan dia bagi X daripada 0 sehingga 360. So kita compare kita punya theta angle DR dengan angle dekat L. So kalau dia sama, tak payah edit. So kita boleh pergi ke step Q. So step Q, lukiskan dia punya paksi. So cos kita negatif, maka dia akan berada di tempat sin dan juga tempat tan. Okay, so ASTC. So alpha mesti melekat dengan paksi X di sini. So perjalanan pertama sini sampai alpha yang pertama. Okay, perjalanan yang kedua sampai ke jarum yang kedua sini. So kalau ada perjalanan ketiga, tak boleh. Sebab apa? Sebab lebih daripada 360. So setiap kali perjalanan tu mesti berhenti dekat jarum acute angle tu. Okay, dan kenapa saya gerakkan dia ke atas? Sebab kita punya R ni semuanya positif. Okay, positif angle akan bergerak ke atas daripada paksi X tu. Okay, so kita punya answer, saya buat A kat situ So answer kita, so kita akan letak X lah mengikut angle DL. Okay, so X adalah 180 tolak alpha dan juga 180 tambah alpha. So yang tolak alpha tambah alpha ni tak tulis pun tak apa. Kalau boleh congak lah terus. Okay, so kita akan ada 120 dan juga 240. Macam tu. Saya zoom out. Okay, nak screenshot boleh screenshot. So ni saya panggil dia single trigo lah. Single lah macam awak. Okay, so kita pergi ke page yang seterusnya. So ini masih lagi single trigo, tapi kalau tengok dekat sini saya buat contoh yang lain sikit dekat dia punya theta. So maksudnya kalau theta ni berbeza, kita kena edit kita punya step R dan juga step final answer kita A yang terakhir tu akan ada sedikit pengubah suaian. So macam mana nak buat benda ni? Soalan ni kena follow rapat-rapat Okay, so L, kita tengok kita punya sign dekat sini. Tak payah tengok theta. Tengok kotak purple tu sahaja. Adakah dia kuasa 1? Adakah dia positif? Adakah dia single? Adakah dia basic? Sin cos tan. So semua syarat ni ada. Dia penuhi kan? So kita boleh terus sin 2x sama dengan 0. So ini kita punya L. Tak kisah theta dia apa. Yang penting dia kuasa 1. Kemudian kita pergi ke step A iaitu acute angle. So abaikan 2x tadi. Dekat sinilah reason dia kenapa saya guna alpha. Sebab kalau pelajar guna 2x, so 2x sama dengan shift sin 0. Lepas tu, bila dia dah dapat jawapan, dia buat X pula. Ni kan 2X sama 0, lepas tu dia buat X sama 0/2. Ni salah. Tak nak. Okay, so sebab tu saya guna alpha untuk acute angle. So kita ada shift sin 0. So tekan calculator, awak akan dapat 0 degree. 0 tu adalah 0 degree So now kita tengok dekat R pula. So R yang diberi dalam soalan adalah X daripada 0 sehingga 360. Akan tetapi kita kena edit mengikut L. So L kita adalah 2X, maka kita kena edit dia jadi 2X. So kalau X darab 2, 0 dengan 360 pun mesti darab 2. So kita akan ada 0 juga dan juga 720. So kita akan ikut range yang baru ini dalam kita punya graph Q sekejap lagi. Okay, so saya buat step Q dekat sini. So step Q kita, saya lukiskan kuadran. Lepas tu kita nak masuk acute angle kan. So acute angle saya 0. So 0 ni berada dekat paksi sini. Jadi kita tak boleh nak kata sini 0 maka dekat sini pun 0. Dia tak applicable macam tu So sekarang ni kalau acute angle ada dekat paksi, terus lukis graph. Okay. If alpha ada di paksi, so tak boleh guna use graph. Sebab tu masa week 11 before cuti hari tu saya ajar macam mana graph sin, graph cos, graph tan. Dalam YouTube unit matematik tu dia tak ajar. Okay. So kita macam mana nak lukis graph ni? Google. So basically sini. Okay, kita nak daripada 0 sampai 720 kan. Kita tahu graph sin dia macam ni. Ni, ini graph sin. Satu rotation ni akan dapat 360.
Tapi kita nak kita punya rotation sekarang ni sampai 720. So kita kena rotate lagi sekali. Tak cantik. Rotate lagi sekali sampai dapat sini 720. Sekarang kita fill in. Kita punya ni kosong. So 360 bahagi 2 sini akan dapat 180. And then dekat sini akan dapat 540 lah. Okay. So sekarang kita nak pilih yang mana? Tengok balik dekat L. So dekat sini tolong follow rapat Tengok dekat L, saya pakai pen warna merah. So dekat L kita ada sin 2x kan. So kita punya paksi Y ni adalah Y lah. Y kita sama dengan sin 2x. So itu graf kita kan. So kalau Y kita sama dengan sin 2x dan sin 2x dalam L ni adalah sama dengan kosong kan. Maka dekat sini kita akan dapati kita punya Y adalah kosong. So di manakah graf atau line untuk Y sama dengan kosong? Di mana? Di paksi X. Saya akan pakai warna hijau. So di paksi X ini adalah line Y sama dengan kosong. Situ. Saya label kat sini. Ini graf Y sama dengan kosong. So di manakah dia punya intersection dengan graf sin? Iaitu di sini. Bulat merah lagi. Sini. 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 Dia intersect dengan graf sin dekat tempat yang saya bulatkan tu. Maka itulah kita punya jawapan dekat step A yang terakhir. So angle dekat sini kita akan guna angle yang berada di L. Dekat L tu angle dia apa? 2x kan? So kita tulis 2x. So dekat sini kita tuliskan angle yang ada dalam bulat merah tu. So kita ada kosong, 180, 360, 540 dan 720. And then tadi saya dah explain dekat yang larkah besar tu, untuk final answer angle mesti dalam bentuk single theta. So sekarang ni kita kena pindahkan 2 tu pergi sebelah lah, membahagi dengan semua angle yang ada dekat situ. So maka kita punya X adalah kosong bahagi 2, kosong, and then 90, and then 360 bahagi 2, 180, 270, 360. Okay, so kalau tak pasti, compare balik X ni, angle dia kita dapat dari kosong sehingga 360 kan. Tengok dekat R. Ni angle untuk X. Dari kosong sampai 360. So ngam lah. Saya harap dapat digest yang ni dengan baik. Okay, sebab akan ada lagi calon-calon soalan yang macam ni di mana dekat Q nanti awak punya alpha tu berada dekat paksi. Okay, so ingat bila dia berada dekat paksi, automatic use graph. So bergantunglah kalau dekat L tu adalah sin, guna graph sin. Kalau dekat L adalah cos, guna graph cos. Okay, so kita pergi ke soalan yang di sebelah ni. Secant x plus 30 equals 2. So, untuk dapatkan L, mesti basic. Adakah dia basic? Secant adalah 1 per cos. So, kita kena tukar dia pergi basic. So, kita ada 1 per cos x tambah 30 sama dengan 2. So, cos ni mesti duduk atas. Maka kita tukar tempat dengan 2. Kita akan dapat cos x tambah 30 sama dengan 1 per 2. Maka ini adalah kita punya L. See? Tak semestinya soalan yang diberi tu boleh terus jadi kita punya L. Kena edit sikit macam ni. Okay, so barulah kita pergi ke step seterusnya iaitu alpha shift cos 1 per 2. So ini adalah 60. So bila dah buat banyak dia macam dah automatic hafal. Okay, so kemudian kita tengok dekat kita punya step R pula. So R di soalan adalah X daripada 0 sehingga 360. Manakala R yang berada di L adalah X tambah 30. So kita kena edit jadi X tambah 30 lah. So kalau dekat X tambah 30, so di kiri dan kanan pun mesti tambah dengan 30 juga. So kita akan ada 0 tambah 30 dan 360 akan jadi 390. So ini adalah kita punya range yang baru untuk kita apply dekat Q nanti. Okay, so apply dekat Q saya buat sebelah sini paksi. So Q kita tengok dekat L, cos adalah positif, maka dia akan ada di kuadran 1 dan juga 4. ASTC. Okay, di kuadran 1 dan 4. So dekat sini kita punya alpha iaitu 60 lah. Okay, so perjalanan pertama, saya pakai highlight warna ungu. Perjalanan pertama, kemudian perjalanan kedua saya pakai highlight warna biru. Perjalanan kedua, kemudian saya nak try perjalanan ketiga, saya pakai warna orange lah. Perjalanan ketiga, okay, jarum pertama tadi dah ambil. Jarum kedua sini pun dah ambil. So kita kena pergi ke yang seterusnya lah, sini. Okay, so kita tengok dekat answer, iaitu step A. So answer kita tengok angle yang dekat L. So L adalah X tambah 30. So kita tulis lah X tambah 30.
Okay, so perjalanan pertama warna ungu, alpha. Perjalanan kedua warna biru, itu adalah 360 tolak alpha. Perjalanan ketiga warna orange, itu adalah 360 tambah alpha. Okay, saya tak tahu dia masuk dalam range ke tak, saya tulis je dulu. Okay, so kalau kita masukkan nilai alpha ni, saya akan ada X tambah 30 akan dapat 60, 300 dan juga 420 kan, 360 tambah 60. So 420 kat sini dah lebih daripada 390. So kita buanglah 420 ni. Dekat 360 tu perlu letak degree ke madam? Perlu. Saya tak letak. So 420 ni kita cancel lah. Padam je. Padam dia daripada hidup kita. So itu sajalah jawapan kita, tapi final answer kita mesti single theta. So kalau dia ada tambah 30 tu, pindahkan dia pergi sebelah. Maksudnya setiap angle yang ada di sebelah kanan tu kita harus tolakkan dia dengan 30. So kita akan ada X sama dengan 60 tolak 30 and then 300 tolak 30. Dah siap. Okay, saya zoom out. Okay, so saya harap dapat digest dengan baik dan saya harap saya dapat explain dengan baik. Okay, so kita pergi ke soalan seterusnya. Screenshot 1, 2, 3, 4, 5 dan okay, so soalan ini nampak saya punya adjustment dekat situ. Theta dia 2x tambah 30 dan dia punya angle dia negatif 180 hingga positif 180. So obviously kita kena edit theta, kita kena edit kuadran nanti. Ada extra sikit kerja untuk negative angle tu. Okay, so step pertama L. So L macam biasa sebab cos tu dia dah basic, dah kuasa 1, dah single, dah positif. So kita terus ambil dia sebagai kita punya L lah. Kenapa contoh saya semua 0.5 ni? Tak apalah. And then step acute angle alpha, so kita ada shift cos 0.5. Ni tadi kita dah buat kan, yang 0.5 ni kita akan dapat 60. Okay, so pergi ke R pula. So di soalan, dia adalah dari negatif 180 sehingga 180. Dekat L, dia adalah 2x tambah 30. Maka dekat sini, dekat X ni, kita nak buat tambah 30 dulu ke ataupun darab 2 dulu? Kalau kita darab 2. Yes, kita kena darab 2 dulu. Jangan tambah 30 dulu. So kalau nak buat sekaligus pun boleh je, no problem. Okay. So 2x adalah 360. So sebelah kiri ni negatif 360. Kemudian kita akan tambahkan dengan 30 lah. So tambah 30. Di sebelah kanan akan dapat 390, di sebelah kiri akan dapat negatif 330. Okay, so itu adalah kita punya range yang baru. Range ni kita akan gunakan dekat Q. Okay, so sekarang disebabkan range ni masih ada negative angle, so tengok dekat negatif 330 tu. So untuk menerangkan dia dengan lebih jelas, saya akan buat dua aksi Q. Okay, so sebab dekat L cos tu positif, maka dia akan berada di kuadran 1 dan juga 4. Like this. And then di alpha. So now kita buat yang pertama ni, kita buat untuk positive angle dulu. So nanti yang sebelah sini kita akan rotate untuk negative angle. Okay, so kita rotate untuk positive angle dulu. So untuk positive angle, so kita ada perjalanan pertama ke atas. Positif mesti rotate ke atas And then perjalanan kedua warna purple macam ni. Okay, disebabkan kita punya angle yang positif ni 390. So 390 tu of course melebihi 360 yang ada dekat sini kan. Dan kita tahu alpha kita 60. 360 tambah alpha akan jadi apa? 420 kan. So tak mungkinlah ada pusingan ketiga kat sana sebab dah lebih daripada 390. Okay, so kalau awak nak buat perjalanan yang extra pun tak ada masalah lah, tapi jangan lupa cancelkan, tengok balik dekat R. Okay, so dekat sini kita saya tuliskan saya punya hasil perjalanan ni. So untuk A dekat positive angle, so kita ada 2x tambah 30. Saya dapat alpha pertama 60, kemudian alpha kedua yang perjalanan warna purple tu itu adalah 300 kan. 360 tolak 60. And then saya terus selesaikan kat sini So 2x sama dengan 30 dengan 270 and then x adalah 15 dengan 135. So ingat final answer kita mesti single x. Okay, so saya buat perjalanan untuk negative angle. So untuk negative angle, perjalanan mesti ke bawah. So saya guna highlight biru. So perjalanan pertama ke bawah adalah yang warna biru. Okay, so perjalanan kedua saya pakai warna hijau.
So ingat kan, sebab dia negative angle, kita kena jalan ke bawah macam ni. Dan kalau kita jalan lagi buat perjalanan ketiga, itu dah lebih daripada negatif 330. Macam mana saya tahu? So ini kosong kan? Bila ke bawah, dia negatif 90. Jalan lagi, negatif 180. Jalan lagi, sini negatif 270 and then negatif 360. Kita ada sampai negatif 330 je. So tak mungkin lah dia akan lebih 360 kan? Okay, so sekarang macam mana kita nak baca dia punya perjalanan tu? So kita ada 2x tambah 30. So kita ada negatif alpha dan juga negatif 360 tolak alpha. Nampak tak saya buat kurungan kat situ? So negatif yang dekat luar kurungan ni, saya highlight hijau bulat ni, itu bermaksud dia adalah negative angle. Cara kira dia sama je macam yang kita kira kat positif tu. Tapi sebab perjalanan dia ke bawah, negative angle, kita kena buat kurungan dan letak negatif dekat luar. Okay, so dekat sini akan dapat 2x tambah 30 akan dapat negatif 60 dan juga negatif 300. And then kita pindahkan negatif 30 ni, so kita akan dapat 2x sama dengan negatif 90. Ni hati-hatilah. Jangan sama pula dengan yang positif tadi. And then negatif 300 tolak 30 akan dapat negatif 330. Bahagi 2, mesti tinggal single x kan. So akan dapat negatif 45 dan juga negatif 165. So inilah kita punya hasil jawapan. Yang bulat hijau tu. So kita combinekan dia. 15, 135, negatif 45 dan juga negatif 165. Macam tu. Dah 11.50 baru slide ke-6. Kita ada 14 slide. So saya habiskan yang linear form dulu lah. Kuadratik saya akan sambung minggu depan. Okay, so kalau awak nampak dekat yang tab orange tu, saya tulis kat situ not really single trigo dan juga kita bekerja dengan angle dengan radian. Angle bentuk radian sebab ni soalan bagi dalam bentuk pi. Bila soalan bagi range dalam bentuk pi, maksudnya final answer mesti pi. Sorry. Dekat sini final answer mesti dalam unit radian. Tapi dia punya jalan kerja, kalau awak dah biasa bekerja dengan degree, then tak ada masalah. Nak convert dia pergi degree pun tak kisah. Yang penting final answer convert balik pergi radian. Okay. So dekat sini diingatkan kembali lah. Pi adalah 180. 2 pi 360. Dan seterusnya lah. Okay. So macam mana kita nak bekerja dengan ni? Macam mana kita nak jadikan dia single? Sebab tu saya cakap not really single. So kita kena kerjakan dulu tan theta ni menjadi sin theta over cos theta sama dengan 2 sin theta. Okay, so saya pindahkan cos pergi sebelah. Saya akan ada sin theta sama dengan 2 sin theta cos theta. Okay, so nak mudah lagi saya akan pindahkan sin bergabung dengan sebelah sana. Dia akan jadi tolak. So saya ada 2 sin theta cos theta minus sin theta yang saya bawa pindah tadi sama dengan kosong. So nampak dekat sini term pertama ada sin, term kedua pun ada sin. Saya faktorkan dia. So bila saya faktorkan sin theta dekat luar, maka kurungan lagi satu akan ada baki dia lah. Di mana baki untuk term yang pertama saya guna highlight hijau, 2 cos theta. So kita ada 2 cos theta and then minus 1 sama dengan kosong. So macam mana nak solvekan benda ni? Sebab dia dah sama dengan kosong, kita ambil lah kurungan pertama sama dengan kosong. Kurungan kedua sama dengan kosong. So kita akan ada sin theta sama dengan kosong dan kita akan ada 2 cos theta tolak 1 sama dengan kosong. So dekat sini kita akan dapati cos theta adalah 1/2. So nampak tak dekat sini awak kena buat larka berapa kali? 2 kali larka. Sebab apa? Sebab awak ada 2 ketul orang yang single. Iaitu orang yang pertama sin theta sama dengan kosong. Dan orang single yang kedua adalah cos theta sama dengan 1/2. So buat larka untuk setiap satu ni, LARQA. So dekat sini pun LARQA. Macam tu. Okay. So saya zoom out. Ni awak. Okay, so try jawab soalan ni. Dia punya final answer. Try jawab. So final answer dia adalah theta sahaja. Kosong. 1/3 pi, 5 pi per 3, 2 pi. Okay, so saya nak awak try dan ini adalah dia punya final answer. Okay, so kita akan sambung quadratic form ni. Kita dah habis masa dan saya tak nak ambil masa lama-lama sangat.